Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billahi, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang dikasihi Tuan Haji Mahmuzi, pengurus kompleks SIG, keluarga besar SIG, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, warga kuliah Duha SIG yang istiqamah hadir pada setiap pagi Jumaat di dataran kompleks SIG ini, warga Langkawi yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi Jumaat yang penuh berkat, hujan rahmat turun, mencurah membasahi bumi. Alhamdulillah, Allah tetap izin kita untuk menjadi tetamunya yang mulia di dalam majlis yang sangat mulia. Pagi tadi kita subuh di masjid, hujan daripada subuh tadi. Saya ingat Temuyung berhujan juga. Betul kan? Saya rasa bahawa hujan itu hampir keseluruhan pulau kita. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan sebanyak-banyak mana titisan hujan mencurah membasah bumi, berbanyak-banyak lagi lah Allah curahkan rahmat, kasih sayang dan ganjaran pahala untuk kita semua. Basahkan hati kita dengan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya selalu, sehinggalah terpimpin hidup kita menjadi hamba Allah dan khalifahnya yang sebenar di muka bumi ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cepatnya masa berjalan. Saya ingat tuan-tuan pun perasan begitu pantasnya seminggu berlalu, hari-hari yang cepat bersilih ganti. Benarlah Nabi SAW menyatakan di dalam sebuah hadis berkenaan dengan masa yang berputar dengan cepat, tidak akan berlaku kiamat ini, kata Nabi, la taqumus sa'a hatta yataqarrabaz zaman, sehingga masa itu akan dirasa menjadi cepat. Yataqarrab ni makna dekat, dekat tu maksudnya cepat, kita rasa cepat. Sehinggalah kata Nabi, setahun itu di akhir zaman akan dirasa macam sebulan saja. No? As-sanatu wa takunu sanatu kasyahri. Manusia di akhir zaman akan rasa satu tahun macam sebulan. No? Sebulan rasa lagu seminggu aja. Wasyahru kal jumu'ah. Sebulan jadi macam seminggu. No? Seminggu wal jumu'atu kal yaum.
seminggu akan dirasa seperti satu hari. Di akhir zaman, sehari pun akan hanya dirasa seperti 1 jam. Wal yawmu kas-sa'ah, sehari rasa macam 1 jam. Was sa'atu kad-darmati bin nar, 1 jam akan dirasa akhirnya macam 1 percikan api. Nah, abang kata apa? Nak bagi tahu, kata manusia akan rasa macam tak dan. Manusia akan jadi macam begitu sibuk. Dan memang ramai hari ini yang sangat sibuk dengan alasan masing-masing. Masjid tak dan pi, sembahyang jemaah tak dan pi, kematian tak dan pi, pengajian tak dan pi. Sebab apa? Sebab alasan dia, aku sibuk, aku tak dan, aku tak sempat. Akhirnya ramai yang akan menyesal bila balik bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita syukur banyak-banyak bila dalam keadaan kesibukan manusia di akhir zaman, untuk mereka itu mengejar apa yang mereka kejar daripada kurniaan Allah. No? Kesenangan dunia ni sebenarnya kurniaan Allah, tuan-tuan. Dia tak boleh kata ni aku usaha, aku ikhtiar, aku yang dapat semua ni dengan hasil keringat peluh tenaga aku sendiri. No, kalau Tuhan tak izin, tak bagi, tak sampai, tak dapat dia. Kita nak tak kurniaan Allah? Nak, tapi kita nak bila Allah bagi, Allah redha, Allah bagi dengan rahmat, Allah bagi dengan kasih sayang. Yang tu kita nak. Kita tak mau Tuhan bagi dekat kita sesuatu yang diberi dengan kemurkaannya. Kita tak mau. Dia bagi kat kita, tapi kita jadi jauh daripada dia. Kita jadi sombong dengan amalan kita. Kita jadi belagak. No, dia kata hampa yang duduk pakai tudung pun tak pergi umrah pun. Aku umrah 3 kali dah. Oh, umpamanya, tuan. No? Dia kata hampa apa? Hampa tahu apa berlaku di rumah tu? Pagi-pagi buka Quran. Oh, contohnya. Jadi kita tak mau macam tu. Kita nak supaya Allah bagi dengan kasih sayang, Allah bagi dengan redha-Nya. Nak dapat lagu mana? Apabila kita berjaya menjadi hamba Dia, bukan hamba nafsu, bukan hamba syaitan, bukan hamba dunia. Jadi alhamdulillah, waktu orang sibuk dengan dunia masing-masing, kita masih tetap mengisi masa kita sebagaimana yang dituntut di dalam agama kita. Masa ini satu tanggungjawab ke masa kita ni, ya? Tuhan bagi kat kita macam paroya aja, macam peri je. Pagi, saat-saat tengah hari, saat lagi petang, lepas itu malam. Dalam waktu pagi, tengah hari, petang, masa-masa itu akan kita isi dengan macam-macam. Kita rasa kita punyalah, masa pun kita punya, belanja duit upang kita punya, nak makan apa ikut suka akulah, nak buat apa ikut suka akulah. Itulah manusia. Kita tak boleh begitu, tuan-tuan, ya. Masa itu memang Allah Ta'ala bagi dekat kita macam peri je, napas, tarik, lepas peri aja. Kita masuk dalam laut belakang kita ni, kita pergi turun dalam tu, kita raut lah banyak mana pun, peri aja. Tetapi jangan ingat benda tu Tuhan tak akan tanya. No, Tuhan tanya. Tidak. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah kata apa dalam Quran? Alhaakumut takatsur. No, dalam surah At-Takatsur, manusia ini, kita semua ni, tuan-tuan, dia disebut-sebut dengan apa, tuan? Kita akan disebut-sebut di dunia ini, dibangga-bangga kita ini dengan apa? Dengan anak-anak dan dengan harta. Syok kita dengan anak. Kita berjuang, kita berusaha, kita cari rezeki, kita nak besarkan anak-anak kita, tapi kita tak boleh lupa tanggungjawab kita. Kita membesarkan anak-anak kita, kita tak boleh lupa tanggungjawab amanah Allah. Kita jadi hamba, kita jadi khalifah, kita kena besarkan mereka seperti kehendak dan ketentuan ketetapan agama kita.
Bukan dia ikut kita punya suka. Kita disibukkan dengan apa? Dengan himpun harta kita. Celakah orang yang mencari harta? Tidak. Carilah harta, tapi pastikan harta itu halal. Carilah harta, jadilah orang kaya. Sebab bila kaya kita boleh banyak buat kebajikan. Kita akan keluarkan zakat, kita akan bantu asnaf. Silakan. Tapi jangan disibukkan dengan harta sehingga kita lupa tanggungjawab. Semayang bank kita, kewajipan-kewajipan yang lain daripada keperluan agama kita. Ni cari harta daripada tak subuh sampailah lewat dini hari. Subuh pun tak semayang. Cari harta tak peduli halal haram. No, tak boleh. Allah kata kamu ni yang macam tu hatta zurtumul maqabir. Perangai manusia ini umumnya dia duduk syok dengan anak-anak dia duduk ligan harta dan berbangga-bangga dengan harta dia. Rumah besarnya, kereta mewahnya, lepas tukar satu-satu. Hatta zurtumul maqabir. Tak pernah rasa cukup manusia ini sehingga akhirnya dia pergi kubur. Zara yazuru zurtum. Kan? Kamu pergi ziarah kubur tu bukan kamu pergi berjalan batal balik. Tak dah, orang bawa kita pergi masuk kubur, maksud dia. Kalla saufa ta'lamun. Jangan macam tu kata Allah. Kamu pasti akan tahu. Saufa, pasti, confirm. Realiti, hakikat sebenarnya tujuan kita hidup bukan yang tu. Bukan pasal kita nak bangga dengan anak kita, nombor 1 mengaji Oxford, nombor 2 mengaji England, nombor 3 arkitek, nombor 4 doktor, nombor 5 jurutera. Bangga dengan anak cucu kita, tak peduli mereka itu solat, semayang bang, tanggungjawab, kewajipan, kebaduan pada agama, kita tak peduli, kita duduk syok saja. Akhirnya kita mati. Zurtumul maqabir. Sudahnya kita mati juga. Sayanglah lagu mana pun kat anak kita mati juga. Himpunlah banyak mana harta kita sekalipun, tamaklah kamu dengan harta sehingga kamu tak peduli apa yang halal dan haram, kamu balas macam tu aja, akhirnya kamu mati juga. Nampak? Jangan macam tu kata Allah, nanti kamu akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian pasti, jangan begitu, nanti kamu pasti akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan begitu. Nanti kamu akan tahu dengan ilmu kamu yang yakin. La tarawunnal jahim. Pasti satu hari kamu akan menyaksi depan mata kepala kamu akan neraka jahim. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian ketika itu, saat itu kamu sudah tengok dengan mata kamu yang yakin. Dunia ni kita pergi ngaji masjid, kita main mengaji di dataran SIG, kuliah duha, kita dengar dalam radio TV program halaqah ilmu, kita dengar ustaz duduk habang. Siapa yang mengaji tahu bahawa kita pasti akan jumpa benda-benda yang gaib ini semua. Kita mesti akan nampak benda-benda yang dulu di dunia kita tak nampak ini semua. La tarawunnaha ainal yaqin. Apa dia? Neraka jahim yang apinya marak menyala itu. Neraka ni tuan-tuan, bukan lagi kala merah. Ada api neraka yang kerana kemarahan maraknya dia menyala dah jadi kala hitam. Kita tengok dah api kala hitam, mana kita pernah tengok? Api di dunia ni merah, tak merah pun dia tukar jadi biru. Mana ada api kala hitam? Tapi kita akan tengok di mana? Akhirat. Kamu akan tengok waktu itu api neraka yang nama dia jahim. Summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya pada hari itu tentang semua nikmat. Sebab tu kalau kita baca dalam Bahrul Madhi, hadis Imam Tirmizi riwayat tu, kita akan jumpa dengan macam mana seorang yang balik kan di negeri akhirat, dia tengok belah kanan dia nampak amalan-amalan kebaikan yang dia buat, ketaatan yang dia lakukan.
semayang dia, puasa dia, mengaji dia, iktikaf dia, sedekah dia, wakaf dia, dia tengok hak pahala. Dia tengok belah kiri, dia nampak dosa-dosa yang telah dia buat di dunia, yang dia tidak minta ampun, yang dia tidak bertaubat, yang terus tercatat, tersimpan di dalam catatan amalnya. Dia nampak dosa-dosa itu semua. Dia tengok depan, dia nampak apa? Dia nampak api neraka yang akan menyambar dia. Sebab itu Nabi kata di hujung tu, selamatkan kamu dari api neraka walau bisyaqqi tamratin, dengan sedekah kamu walau sebelah biji tamar. Pernah kita bagi sedekah sebelah biji tamar, tuan? Kita tak pernah buat begitu kan? RM1 dia takkan nak bagi, RM1 pun bagi. 5 kupang pun bagi. Pasal apa? Pasal mungkin dengan 5 kupang itulah kita selamat di negeri akhirat nanti. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, saya bagi tahu semalam di Masjid Aisyah dan di Masjid Al-Hana. Pagi ini saya nak cakap dua tajuk. Yang pertama berkenaan dengan hijrah, iktibarnya, dan yang kedua tentang kemerdekaan menurut perspektif Islam dalam kuliah duha kita pagi ini. Saya yakin dan percaya tuan-tuan pun dah dengar daripada para asatizah yang lain menyentuh tentang hijrah. Tapi saya nak sebut juga sebab kita sedang berada di dalam ujung-ujung bulan Muharram ini. Kita baru sahaja melangkah 1443 ke 1444 yang menuntut keazaman kita, tekad kita, nawaitu kita untuk kita tajdid, kita baharukan bersama-sama untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hijrah ini daripada hajara yahjuru, daripada pindah. Hijrah ni makna pindah, tuan-tuan. Kalau orang duk kata bila hang nak hijrah, mana bila hang nak pindah. Kalau dalam kalangan artis-artis tanah air terkenal sebagai artis yang berhijrah. Apa makna artis berhijrah? Bukan dia pindah daripada Sunway ke Bandar Kajang, bukan. Artis berhijrah itu maksudnya dia telah berpindah cara hidupnya. Dia telah berpindah daripada cara hidup artis yang dalam keadaan hidup mereka itu lalai alfa, jauh daripada Allah, buat benda yang kadang melanggar perintah Allah dalam budaya hidup artis, kepada artis berhijrah. Dia tinggal benda-benda tu. Dia nanti pakai tudung, dia sampai pakai mak leha, nak pak tok mari hatang ni yang hak buruh tang ni kan, punya jaga aurat dia tak mau lagi dah berlakon hidup pegang laki orang, dia tidak terkinja-kinja lagi, begitu. Itu dipanggil artis berhijrah. Jadi hijrah ni daripada perkataan pindah. Kita duduk di padang masyarakat, pindah mai di Kuah, itu hijrah juga. Itu makna dia pindah tempat, kan. Jadi dari segi istilah hijrah itu adalah Nabi dan para sahabat berhijrah, berpindah daripada Makkah pergi ke Madinah melaksanakan perintah Allah. Ada lagi kah hijrah daripada Makkah ke Madinah? Ada, tapi tak dapat pahala hijrah. Sebab ada penduduk Mekah pindah pergi duduk Madinah. Tapi yang tu nama dia pindah ajalah. Tapi dalam bahasa Arabnya hijrah dah juga. Tapi tak dapat dah pahala itu. Pahala besar hijrah sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah berhenti dah. La hijrata ba'dal fathi. Nabi sendiri tegaskan tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Tahun 8 buka Mekah, tak ada lagi hijrah itu. Tetapi yang ada apa dia? Walakin jihadun waliyah. Yang ada adalah jihad. Yang ada adalah niat. Jihad kita untuk melaksanakan perintah Allah, bersungguh-sungguh melaksanakan tuntutan agama kita, perintah Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, dan niat kita untuk sentiasa dalam keadaan demikian. Apa yang Allah perintah, di situ ada kita. Tak boleh buat, kita tak pernah lupa untuk azam melaksanakannya. Tak boleh kita buat kesemua, kita tidak meninggalkan kesemuanya. Fardu sudah tentu kita laksanakan, apalagi kewajipan
yang telah ditentukan tidak akan kita tinggalkan, tetapi ada kalanya apa yang mesti kita buat kita masih tak boleh buat, tapi kita tetap tak tinggal benda azam itu dalam diri kita. Nampak tak tuan? Jangan tangguh. Perangai manusia ni dia suka tangguh. Bila awak nak pakai tudung? Itulah. Nantilah. Tudung ni bukan pilihan. Bertudung ni, menutup aurat ni, perempuan ni, dia adalah kewajipan. Dia bukan aksesori. Walaupun tudung dijual aksesori, dia tulis kan, kita pilih bahagian aksesori, tapi dia bukan aksesori. Dia adalah compulsory, dia adalah mandatory, dia adalah kefarduan, kewajipan menutup aurat. Alah, dia kata orang pakai tudung pun buat maksiat. Alah, dia orang tu sembang lah, pakai tudung pun tak pergi umrah pun. Kita tak pakai tudung ni dah 3 kali tahu pergi umrah. Contoh, kita nak abang orang pakai tudung mungkin buat maksiat, dan memang ada pun. Ada tak orang memperalatkan agamanya untuk dunianya? Ada. Baru ni tunjuk di mana tau, kan? Kereta Belfire ke apa kah, besar bukan main, berhenti depan satu masjid, kan? Tengok laki-laki tua keluar tabung masjid tu punya besar. Jadi tak mampulah dia seorang buat turun daripada tangga nak bubuh dalam kereta besar dia. Tengok bini dia turun. Kalau bini dia lah, tak tahulah bini dia akan siapa, tapi satu perempuan yang sebaya hampir dengan dia turun dengan kain kelumbung dia, dengan tudung dia, main duk tolong angkat orang masuk dalam Belfire. Makna pakai tudung pun buat maksiat juga. Tapi orang tu bila dia tak pakai kain kelumbung, dia tak pakai tudung, dia tak tutup aurat, dia duduk dalam keadaan maksiat dan menyebabkan orang maksiat. Dia duduk dalam keadaan berdosa dan menjadi sebab kepada orang lain berdosa. Contoh pakai orang perempuan kita pakai tudung, kan? Dia buat maksiat waktu dia pakai tudung, kan? Pakai tudung, pakai baju jubah, dia masuk dalam supermarket, dia curi susu, kan? Bubuh bawah tudung, curi susu, bubuh celah paha dia, 2-3 kampit jalan keluar. Ada tak? Ada. Tapi dia maksiat tu dia tidak menyebabkan orang lain maksiat, kecuali dia ajak orang itu lain. Ini dia seorang-seorang dia masuk pergi dengan tudung dia, dengan apa, dia tutup aurat, dia tidak menyebabkan orang lain berdosa. Orang tak tutup aurat, dia menyebabkan orang lain berdosa. Saya tengok dia tak pakai tudung, berdosa tak? Berdosa. Kita berjalan, tundukkan pandangan. Yes, kita disuruh tundukkan pandangan. Boleh kita tunduk terus? Mampu belaga 2 muih tak? Kan? Nabi duduk berjalan nak masuk dalam HIG tu, kan kena dia ada tulis di situ, diwajibkan semua pelanggan menutup aurat. Jengkreng lah. Si ayah nunalip ke siapa nak masuk, dia nak masuk bibli. Kita ni tunduk pandangan, bukan belah orang. Sekali dengan rak tu kita belah. Pasal apa? Pasal ni nak tunduk pandangan. Tuan-tuan, dia tak tutup aurat, dia berdosa dan menyebabkan orang lain berdosa. Ini tuan-tuan. Jadi jomlah kita hijrahlah. Abanglah kepada kawan-kawan kita ini, ajaklah, kempenlah mereka, jadikanlah diri kita ini asbab kepada kebaikan. No, betul bahagialah siapa yang duduk di tangan dia. Apa dia tuan? Kunci daripada surga Allah. Kita ni patut pakat pergi buka, pakat masuk dalam surga. Maknanya kita jadi orang yang menyebabkan orang lain mendapat hidayah. Itu azam kita di tahun yang baru hijrah 1443. Bukan takat kita nak tinggal benda yang tak baik, bahkan kita nak supaya kita ni meninggalkan yang baik untuk jadi lebih baik. Baik dah kita buat, tapi kita nak jadi lebih baik. Azam kita dah semayang fardu, baik dah? Baik. Tapi kita hanya semayang sunat, pilih-pilih. Kali ni kita nak try buat, tiap-tiap malam kita akan semayang sunat, witir, tahajud,
azam tiap-tiap malam. Azam. Pahala azam tu dapat dah. Kalau buat 10 hingga 700 kali ganda. Ini tuan-tuan azam. Pasal apa? Pasal kita bukan tahu. Mungkinkah ini tahun terakhir kita? Mungkin tak? Mungkin. Aku tak akan tidur malam kecuali aku minta maaf dekat suamiku. Aku akan salam dan cium tangan dia tiap-tiap malam. Azam, maklum, azam. Ada tak orang tidur macam tu je? Ada. Mak dia ada, ayah dia ada, dia tak berasa nak telefon, nak tanya abang, nak minta maaf hari-hari, nak minta tolong mak pak dia yang duk hidup tu, doa dekat dia, bagi restu pada dia supaya Allah redha dekat dia, bagi rezeki banyak lagi untuk dia yang berkat. Mak dia tu adalah satu manusia yang tidak ada dua, yang tangannya bila diangkat mustajab doa, tapi dia tak buat. Rugi. Nampak tak? Berapa lama dah dia duduk tidur tepi laki dia, tapi dia tak berasa pun bahawa Allah Ta'ala hanya duduk bagi tangguh je dekat dia. Satu hari laki tu akan pejam mata, atau dia pun pejam mata, dia boleh tidur, dia boleh lena tanpa rasa bersalah, padahal dia sedang berdosa dengan suami dia. Suami boleh tidur tak ada rasa apa, sedangkan dia berdosa dengan bini dia, dia berdosa dengan orang lain. Manusia ni selalu panjang angan-angan. Betul tak? Manusia selalu panjang angan-angan. Dia duk ingat dia nak hidup lagi 10 tahun, 20 tahun. Aku tak mati lagi kan? Kita kena ingat bahawa orang paling bijak itu, kata Nabi, adalah orang yang banyak sangat dia ingat pada mati, dan dia selalu bersiap bersedia untuk mati. Jadi kita nak mati kecil kan malam-malam kan? Malam-malam tidur tu maklum mati kecil lah tu. Maka maafkanlah, mintalah maaf. Orang minta maaf, berilah kemaafan. Anak kita yang masih lagi di jalanan, yang tak ada jumpa kita, yang ada sangkut dengan kita, kita pejam mata, kita tetap beri dia kemaafan, beri dia keampunan. Orang lain kita maafkan. Boleh buat begitu. Maafkan kesalahan semua orang. Ya Allah, aku maafkan isteriku, aku maafkan anak-anakku, aku redha mereka ya Allah, aku maafkan semua orang yang buat salah padaku ya Allah. Pejam mata. Bismillah, mengucap, baca ayatul kursi, 3 qul, zikir, selawat dekat Nabi, tidur dengan aman, mati kalau takdir Tuhan sampai, maka husnul khatimah. Tapi berapa orang boleh buat? Pasal apa? Pasal dia nak ikut hati dia. Jadi jom kita hijrah dengan jihad kita untuk menjadi hamba Allah. Bersihkan hati kita sebersih-bersihnya daripada semua musuh-musuh kita. Siapa musuh kita? Musuh kita yang mai duduk dan menjajah hati kita siapa? Yang menjarah hati kita siapa? Itulah yang pertamanya, iblis dan syaitan, yang tak pernah dapat kita tengok dengan mata kita. Dia bukan bangsa jenis kita yang dicipta Allah daripada tanah, daripada setitis air mani kemudiannya. Iblis, syaitan ni daripada naris samum, daripada lidah api. Api tuntun bakar, lepas tu ujung dia tu dipanggil lidah. Tuntun bakar api tu, dia duduk leon naik tu. Allah ambil yang tu, buat. Jadilah dia panggil jan, jin, bangsa tu. Iblis ni daripada bangsa tu, tuan-tuan. Iblis minal jin, dia daripada bangsa jin. Jadi depa ni boleh masuk dalam badan kita. Depa ni boleh lari dalam urat darah kita. Depa punya base di mana? Base depa tang ni. Iblis dia punya base ni duk ada di hati kita. Dia boleh buat apa tang ni? Apa Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim, dia kata apa? Al-qalbu imma an yakuna arsyalir rahman wa imma an yakuna arsyalis syaitan. Hati adalah menjadi singgahsana, sama ada singgahsana itu adalah untuk Rahman, untuk Allah, atau singgahsana itu untuk syaitan, untuk iblis. Jadi kalau iblis mai duduk tang ni, jahanamlah kita. Nah, kita kena lawan iblis.
lawan syaitan. Jangan ikut bisikan-bisikan jahatnya. Nah, jangan ikut apa yang kita dengar di telinga daripada bisikan-bisikan iblis. Kadang orang panggil halusinasi lah, apa semua tu kan. Dia kata hang tak bunuh dia, dia bunuh hang. Lah ni sebelum dia bunuh hang, hang bunuh dia. Kau tu tak tahu apa-apa, dia ambil pisau pergi tikam. Lagu tu kan tuan, dia kata kalau hang biar dia nanti balun habis atau pesaka jadi hak dia, anak beranak dia, hang jangan biar, walaupun dia adik hang, hang pergi bunuh dia, hang bunuh dia, biar puas hati hang. Ada tak ada orang bunuh dua beradik? Ada tak ada? Ada tak ada? Dia tak peduli dia tua ke, umur dia tak berapa hari dah lagi dengan dunia ni, kubur lama dah duk kata mai, rumah lama dah duk kata pi, dia duduk cinta dekat dunia ni, tak peduli ni, tak peduli. Adik tu umur dah 68, dia umur dah 71 ke apa. No? Dia bawa parang, dia pi di rumah tu, dia rodok perut adik dia, dia tikam adik dia, mati di dapur tu. Mati. Puas hati aku. No? Di Perak baru ni polis menerima panggilan telefon, 2 orang mati, 2 beradik, 1 abang, 1 adik. Dalam rumah seorang, luar rumah. Ada di luar rumah mati, itu abang. No? Tak ada setitik darah pun keluar kerana dicederakan. Kerana dialah yang bukan sekadar mencederakan, dia telah menikam bertubi-tubi adik dia dengan parang. Mati adik dia di dapur, dia nak buat apa? Puas dah hatiku? Puas? Syaitan kata hang berjaya. Hang telah berjaya membuktikan bahawa hang tak biarkan dia hidup, kerana dia akan balas otak pesaka ni. Tak adil depa buat kat hang. Jadi dia pun tikam, mati. Lepas tu dia nak buat apa? Lepas tu dia nak buat apa? Dia nak fikir apa? Dia dah fikir lepas ni pihak berkuasa akan tangkap dia. Dia akan didakwa melalui proses pendakwaan. Seksyen 302 sabit kesalahan, bunuh, dia akan digantung sampai mati. Dia kata sebelum orang gantungku, ku gantung diriku sendiri. Dia keluar, dia ambil tali, umur dah 70 lebih, bunuh diri tu. Bawa. Tuan-tuan sakit hati, tuan-tuan sakit hati, tuan-tuan seksa diri sendiri. Jom hijrah, buang penyakit hati. Dosa sakit hati korang buat apa? Orang sakit hati kat orang ni, hasad dengki kat orang ni, orang tu sedang menyeksa batinnya sendiri. Menyeksa hati itu, menyeksa diri sendiri. Tidur tak apa nak jerap, no? Makan tak apa nak sedap, no? Pasal apa? Pasal sakit hati. Aku sakit hati. Aku sakit hati. Kau tak boleh tengok lah dia tu. Nampak? Sakit hati. Diseksa diri sendiri. Jiran dia senang, jiran dia susah. Senang susah ni siapa tentu? Akhirnya yang menentukan adalah Allah. Jiran dia kaya, suami kawan tu gaji besar, boleh beli dengan pendapatan yang lebih itu kemudahan yang selesa. Kereta dia mungkin lebih sikit, perabot dia mungkin mahal sikit, rumah dia pun elok sikit. Pasal apa? Pendapatan dia lebih. Kita ni kena ukur badu di badan sendiri. Sebab tu bahagia hidup orang yang qanaah. Kalau tuan-tuan nak cari bahagia, nak cari tenang, maka kita kena qanaah. Dia mai daripada rasa ridha. Redha apa yang Allah dah tentu dekat kita. Redha, qanaah itu berasa puas dengan apa yang Tuhan bagi, syukur dengan nikmat pemberiannya. Kita tak akan merungut. Abang, sampai bila nak pakai mutu ni? Meluat tau. Tak redha lah tu. Abang buatlah kerja. Tak buat kerja apa kau tu pulun tak sangka. Tapi nak buat macam mana? Dia takat tu saja, gaji dia takat tu saja. Dia buat kerja lebih dah. Dia buat 2 kerja. Ada orang buat 3 kerja. Dia kata, abang, dah abang pergi ambil upah menoreh. Abang toreh getah tu, lajak pergi sekali dengan orang lain. Ambil juga. Kutik getah skrap tu, yang kebun sebelah tu kutik sekali. Mampu kalau lagu tu. Benda tu haram. Kita ni ada halal, ada haram. Tak boleh. Kita nak ambil hak orang, tak boleh. Tu, disiksa dia. Tengok-tengok jiran sebelah tukang kereta.
Bukan tukar kereta lagi pun. Kawan tu balik kereta bos dia tu. Dia di sini ni, abang tengok orang sebelah. Abang tengok orang sebelah tu tengok kereta baru. Boom, tumbang. Tak pasal ya kena. Kena apa? Dia sudah kena main stroke dah. Pasal tak boleh terima, tak reda. Kawan tu kerja besar. Kan, driver, tapi pilot kapal terbang lah driver pun. Tuan. Akhirnya masuk hospital. Kan, masuk hospital, kawan tu anak-anak dia berjaya. Kan, hak yang dari IKEA mai hantar tu nak buat kenduri hari tu anak dia yang beli, bukan dia tu beli, tapi dia duk sakit hati pasal sofa buruk di rumah dia, pasal mutu buruk dia duk pakai, laki dia duk naik dengan dia, mutu buruk tu dia jiwa kacau. Akhirnya dia duduk cakap seorang-seorang dia tension, darah dia naik. Nampak tak? Degupan jantung dia kencang. Maka stres dia tinggi. Akhirnya dengan sebab dia punya kardiovaskular dia rosak, dia sudah kena serangan jantung. Duduk hospital. Kawan-kawan mai ziarah. Kak Ngah. Dia pun dah segak sikit, dah okey dah. Depa pun tanya abang dia. Mulut dia pergi duk tanya, ni orang sebelah okey ke? Orang sebelah mana? Rumah Kak Ngah tu lah. Atau buat kenduri? Dia duk ingat rumah. Betul Kak Ngah dia buat kenduri. Kak Ngah main duduk hospital seminggu. Depa kada ni. Awak pergi mana? Depa pergi Turki Kak Ngah. Naik pergi Turki. Balik lipat pergi buat umrah pula. Mati tu. Pasal apa? Sakit hati pula dah marah tu pergi Turki. Dia tak pernah pergi Turki. Ni disiksa oleh hati sendiri. Itu yang muka duk ono. Tuan-tuan tahu tak? Siapa yang muka dia tarik muka tu, tarik muka. Ni tarik muka. Kedor. Muka duk rempon. Dia sudah menggunakan banyak otot-otot dan urat di muka dia. Orang tu akan lebih cepat tua daripada orang yang selalu senyum dan senang hati. Faham? Siapa nak senang hati, senyum selalu. Siapa ada senang hati, dia kena redha. Senang hati. Apalagi bila dia baca Quran banyak dalam hidup dia, Tuhan bagi rahmat dan ketenangan abadi kepada dia. Tu. Ni dak muka macam peot, nganga-nganga keluar naga, anak tebuan pung sana pung sini, maka akhirnya dia seksa diri dia sendiri, hidup dia tidak akan tenang, hidup dia tak akan bahagia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu, orang berhijrah itu orang berhijrah tinggal apa yang Allah larang. Jadi apa hak Allah larang tinggal belakang. Lepas ini tuan-tuan, azam sama-sama. Kita dah merdeka 65 tahun daripada penjajah. Tuan-tuan, 65 tahun ni nak sambut 31 Ogos ni 65 tahun. Kalau negara kita ini orang, maka orang tu sudah tua. Betul tak betul? Sudah tua. Apa makna merdeka? Merdeka ni makna dia bebas daripada cengkaman orang yang mencengkam, bebas menentukan sendiri kita punya apa kita nak buat. Itulah makna merdeka. Kita bebas daripada cengkaman penjajah. Kita dijajah oleh British terakhir. Kita pernah dijajah oleh Jepun, oleh Belanda, oleh Portugis di Melaka. Kita dijajah dalam tempoh yang lama. Akhirnya kita merdeka daripada penjajah. Dapat corak pentadbiran negara, ikut acuan yang kita kehendaki. Apakah kita sebenar-benar merdeka menurut pandangan Islam? Itu persoalannya. Merdeka menurut pandangan Islam adalah kita ini bebas melaksanakan perintah agama, perintah Allah dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, sebagai seorang Islam, kita nak supaya kita hidup seperti mana yang dituntut di dalam agama kita. Hidup daripada muda sampai tua, daripada kecil sampai besar, sampai kita mati sebagai seorang Muslim yang menjunjung sepenuhnya perintah Allah. Penjajah tinggal kita, agak-agak dia bagi kebebasan penuh tak pada kita? Jawapan dia tidak, tuan-tuan. Kita masih terjajah. Sedang dah tuan-tuan bahawa penjajah tinggal kita dengan mereka yang terus mengikut kehendak penjajah.
Kita 70%. Orang Islam paling ramai di dalam parlimen. Kita, negara kita adalah tanah tumpah darah kita. Malaysia ni nama dia tanah Melayu, tuan-tuan. Yang kita lupa. Tetapi kita sampai hari ini masih lagi menggunakan sistem penjajah. Sampai hari ini. Sampai hari ini kita masih menggunakan undang-undang yang kita terima daripada penjajah. Itu sebab baru ni Menteri Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri dia kata apa? Dia kata dia nak kaji semula undang-undang sebat. Sebab kolonial tinggal undang-undang tu sampai kelar ni depa pun dah lama dah tak pakai undang-undang sebat tu. Dan dia kata lebih baik kita menggunakan undang-undang Islam, undang-undang sebat cara Islam. Baru nampak tuan. Sebat itu terlalu kejam. Tuan-tuan bayangkan kena 15 sebatan, 3 sebatan saja sudah percik darah. Tuan-tuan bayangkan yang pengsan, sedangkan kalau undang-undang Islam 100 rotan pun dia masih tak pengsan. 100 rotan. Hukum bila orang tu berzina, kalau dia tak kahwin lagi, dia kena sebat 100 rotan. Tapi sebatannya macam mana? Sebatannya adalah dengan mengikut tata cara sebatan dalam Islam. Seperti kita kapit satu buku di sini, lepas itu kita tibai. Sebab tu bila kita tibai anak kita beringat lah. Kita tak ada, kita angkat macam ni kan. Ada orang tibai macam tu, tibai macam tu ya. Sebab dalam Islam, undang-undang yang ditegakkan dalam syariat adalah pencegahan dari Allah, bukan pencegahan dari kita. Dalam Quran sebut nakalan minallah. Pencegahan itu dari Allah. Allah yang akan cegah sebenarnya. Sebab tu bila kita tibai anak kita, jangan lari tujuan, jangan lari niat. Jangan. Jaga betul-betul hati ni. Ya Allah, aku sayang anakku ya Allah. Aku tibai dia kerana-Mu ya Allah. Kerana Allah. Nampak tak? Nampak? Kita nak kata kat laki kita kan, kita nak kata kat bini kita kan, adakah kita nak kata tu kerana Allah? Kita nak tegur dia, adakah kita tegur dia kerana Allah? Bila kita nak marah dia, adakah kita marah dia kerana Allah? Kalau bukan kerana Allah, maka benda tu masuk telinga kanan, keluarlah di telinga kiri. Nampak? Tibailah dia jadi kok mana pun, hati dia makin menjadi keras. Anak kita makin jauh daripada kita. Pasal apa? Kita bukan kerana Allah. Kita bukan tibai dia kerana Allah. Kita tibai kerana syaitan yang duduk dalam perut kita. Hang tunjuk sikit, kata hang boleh marah dekat dia. Kita pun marah. Marah kerana siapa? Jadi jom jadi orang yang merdeka ni, orang yang selalu bebas menjunjung perintah Allah. Itu baru betul. Ini nama je merdeka daripada cengkaman penjajah, tapi kita masih mulut lidah penjajah. Kita masih melakukan perbuatan penjajah. Kita masih ikut penjajah. No. Kita adalah seorang Muslim yang merdeka, yang sentiasa menjunjung perintah agamanya. Itu baru betul. Kan? Jadi kita kena buat sesuatu itu kerana Allah. Merdeka kita ini daripada apa? Hak tadi kita sebut tu. Cengkaman setan, cengkaman iblis, cengkaman nafsu. Alam perut kita dulu, baru main keluar. Setan duk jajah kita, iblis duk jajah kita, nafsu duk jajah kita. Mereka semua ni memang berkolaborasi. Mereka semua memang mempunyai hubungan langsung dalam proses untuk jahanamkan kita. Memang la'atiyannahum. Iblis kata dekat Allah, setan kata dekat Allah dalam Quran, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ya Allah, aku akan attack anak Adam itu. Aku akan serang mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri.
Oh dia. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tak akan dapati ya Allah, anak Adam ini kebanyakan mereka itu hamba-Mu yang akan bersyukur. Maknanya ramai tak syukur. Pasal apa mereka tak boleh syukur? Sebab syaitan sudah tutup. Syaitan sudah jahanamkan. Iblis sudah rosakkan mereka. Nafsu ammarah bisu telah menggunakan apa yang dia ada dari skill untuk melaksanakan arahan iblis dan syaitan untuk menjadikan kita terperangkap di dalam hidup. Jadilah kita hamba kepada dunia. Tu yang manusia itu jadi tamak dan halaba. Manusia itu jadi hasad dan dengki. Manusia itu hidup dalam dendam dan kesumat. Manusia itu hilang keikhlasan, hilang tujuan, hilang matlamat. Hidup sebagai hamba yang sebenar dan khalifah yang sejati di muka bumi. Pasal apa? Pasal dia tak merdeka. Dia tak merdeka dia. Jom kita cuci hati kita. Jom kita buang. Kita buang semua mazmumah ini. Manusia ni tuan-tuan, sifat tamak dia tak habis-habis. No? Nabi kata, kalaulah bagi anak Adam itu wadiyani min zahab. Hadis yang sahih ya, muttafaq alaih. Kalaulah anak Adam tu dia ada 2 lembah emas. Dalam lembah tu satu lembah penuh dengan emas, satu lagi penuh dengan emas. Agak-agak berapa banyak harga dia? Kalau lembah ni tuan-tuan bukan kira juta, kira bilion. Lebih banyak daripada 6 bilion. Lebih banyak dari 10 bilion. 2 lembah emas. Tapi sifat anak Adam apabila Nabi kata labtagha salisan, dia tetap nak lembah yang ketiga. Dia tetap nak. Tu sifat dia. Maknanya dia tetap tamak, dia tetap haloba, dia tetap nak lagi, dia tetap nak lagi, dia tak akan rasa cukup. Sebab apa? Sebab dia diperdaya oleh ketiga-tiga tadi. Iblis, syaitan, nafsu. Ni. Kita punya cabaran iblis, syaitan, nafsu, dunia. Kita hidup dalam dunia, kita kena tinggal. Siapa yang jahanamkan kita? Iblis dan syaitan. Nafsu dalam batang tubuh kita memang tak boleh buang, tapi kita gagal menyengkat martabat nafsu. Kita gagal cuci nafsu kita supaya jadi nafsu yang baik, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu kamilah. Kan? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang cuci nafsunya. Dia lawan. Nafsu nak makan banyak, dia lawan. Nafsu nak tidur banyak, dia lawan. Nafsu suka harta benda, dia lawan. Nafsu tu dia lawan. Nafsu yang menyebabkan dia jadi kedekut kepada harta dia, dia lawan. Dia lawan. Ada orang dia duduk tidur macam tu. Ni waktu kita duduk tahun ni pukul 10 bila dia tak pergi tidur ni. No? Tidur. Di rumah tidur, dalam masjid tidur. Tidur. Tak apalah dia tidur dalam masjid tu, dia niat iktikaf lah juga. Tapi kalau dia tidur tak mangkit-mangkit, dia mangkit pergi kencing, dia tidur. Dia sanggup tak makan kerana layan nafsu tidur. Akhirnya dia mati berpuluh tahun tidur saja. Tuan bayang. No, kira berpuluh tahun tidur. Kita tidur patut berapa jam? 6 jam, 7 jam cukup lah. Tapi dia bukan banyak tidur. Tuan-tuan, kalau ikut nafsu makan, jalan-jalan cari makan, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan, jahanam kita. Orang patut makan sikit-sikit, dia sikit-sikit makan. Apa jadi? Rosak tubuh kita. Jadi jangan, nafsu tak boleh dilayan, tapi nafsu tak boleh dibuang. Nafsu ini macam motivasi, betul tak? Nafsu tu macam motivasi. Kalau kita nak buat sesuatu kena ada nafsu, betul tak? Nak makan kena ada nafsu, nak kahwin kena ada nafsu. Tapi tak boleh kerana kita bernafsu, kita pakai belasah je. Abang, jomlah makan babi 3 rasa. Weh, mana boleh? Siakap 3 rasa tak apa. Nampak? Dia tengok orang tu, dia tak kira dah bini orang ke, siapa ke, dia nak, dia suka, dia ajak macam tu saja.
Bahkan ada orang, bini orang pun dia kata, ya abang kat laki dia, ya abang kat laki you, berapa duit dia nak? I nak bagi. Tu dia, jom. Na'udzubillah min zalik lah tuan-tuan. Tapi nak abang kata zaman ni begitu. Nafsu menguasai manusia. Dia suka kepada harta, dia tak pedulilah harta itu halal atau haram, tak peduli. Perbuatan itu halal atau haram, dia tak peduli asalkan dia dapat harta. Curi sikit-sikit kah, curi banyak-banyak kah, tetap hukumnya sama. Curi tetap curi, haram, dosanya besar dan malanglah. Siapa makan haram ni dalam hidup kita, kalau kita makan haram, maka tumbuhlah daging dalam tubuh manusia yang makan haram. Daging itu akan dimamah oleh neraka. Nabi kata kullu lahmin nabata min haramin. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada hasil makan daripada harta yang haram, fannaru aula bihi, nerakalah sahaja yang layak untuknya. Jadi jangan ambil yang haram, jangan makan yang haram, jangan makan rasuah, jangan kerana itu semua daripada yang haram. Kalau kerja, jangan claim yang haram. Jangan. Sebab 5 kupang RM1 kita tak diterima amalan kita. Na'udzubillahi min zalik. Kita tak mau lagu tu. Tuan-tuan. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita merdeka daripada kejahilan. Kita merdeka daripada iblis, merdeka daripada syaitan, merdeka daripada nafsu, merdeka daripada kejahilan. Jahil ni punca tuan-tuan. Orang dia buta dengan agama dengan sebab dia tak faham tuntutan agama, kerana dia tak mengaji agama, akhirnya hidup dia seperti orang yang teraba-raba dalam gelap. Ilmu itu umpama cahaya, dia menyuluh kehidupan kita. Lagi banyak ilmu, cahaya yang ada dalam hidup kita lebih terang. Kita ada ilmu sikit, macam ada berita picit yang kecil, kita suluh tak apa nampak. Tapi kalau ilmu itu banyak dan ilmu itu berkat, dia akan menyuluh hidup kita macam spotlight di dalam stadium, terang sampai nampak temucut. Tapi bila kita tak ada ilmu, kita jahil, kita buta dengan agama, kita tak peduli apa. Ketui batu kecil ke, ketui batu besar ke, lubang kecil ke, lubang besar ke, kita nanti langgar. Maka kalaulah yang di depan kita tu jurang, kita akan jatuh dan matilah kita dalam kejahilan, malang dan celakalah hidup kita. Sebab tu tuan-tuan, agamalah yang sangat penting untuk menjadi asas hidup. Sebab tu fardu ain ini wajib kita mengaji dan reti dalam hidup kita untuk menjadi asas kepada kebangkitan disiplin ilmu yang lain. Kita mengaji ilmu-ilmu lain itu fardu kifayah, tapi fardu ain asas itu semua dah ada pada kita. Kita akan melangkah dalam hidup kita memahami hak asas-asas agama, akidahnya, syariat ibadahnya, akhlaknya, tasawuf, semua tu dah lengkap dalam hidup kita yang asas. Maka kita pilah cari ilmu fardu kifayah, kita pilah ke mana pun, kita akan selamat. Nak hantar anak-anak kita yang ada asas fardu ain untuk dia pergi belajar di luar negara, tak usah duk susah hati, insya-Allah anak kita itu akan selamat. Tapi kalau dia tu kita hantar dia pergi mengaji, dia tak boleh kuasai fardu ain, dia tak faham, dia buta dengan agama, maka bukan kata nanti dia pergi luar negara, pergi Amerika, dia pergi sebelah dek sana tu ya, jahanam lah dia. Dia duduk tanah besar tu, dia main Langkawi ini dah lah, jahanam dah bang semua. Jahanam. Dia nanti pergi, orang lain beli Coca-Cola, dia pergi beli binatang ayak kencing setan, bubuh dalam plastik hitam. Al-mangkuk wal hayuni. Tuan-tuan muslimat sekalian, pasal apa? Pasal dia buta dengan agama. Buta. Sebab tu dia buta dengan agama ni habis. Dia anak dia itu bukan lagi dia ancam bahaya di dunia, dia ancam bahaya di akhirat. Apa bahaya di akhirat? Neraka Allah.
Dia kata saya bersyukur kerana anak saya hari ini selamat dan dia senang walaupun dia hidup jauh daripada saya. Anak dia lari daripada undang-undang. Anak dia pergi buat umrah, pakai kain telekung, balik mai pejabat agama nak tangkap. Lepas tu anak dia pun tension dengan pejabat agama. Dia kata dia tak mau jadi orang Islam. Akhirnya lari pergi Siam. Daripada Siam lari pergi Australia. Duduklah di Australia. Orang tanya mak dia boleh bersyukur. Patut mak dia kata tolonglah doa bagi anak saya balik ke pangkal jalan. Dia sedang sesat dan silap jalan pilihannya. Ya Allah, kesianlah pada anakku. Ni pergi kata anak saya syukur, anak saya selamat di sana. Selamat di dunia. Dia tu sedang selamat di dunia. Dia boleh berjaya di negara yang memang mengiktiraf puak-puak tu. Apa dia? LGBT. Gay sama gay tak apa, perempuan sama perempuan tak apa, tukang jantina tak apa. Kita negara yang tak membenarkan tukang identiti. Sampailah. Jadi pasal apa mak dia jadi lu tu? Jahil. Pi dak Mekah, pi anak tu bawa. Pi dak umrah, pi dak tawaf keliling Baitullah, pi, tetapi dia tak sampai sebab dia tak dapat ilmu yang sebenar. Ni tuan-tuan. Jadi jom kita merdeka daripada kejahilan dengan hukum hakam agama kita sendiri. Merdeka dengan kejahilan. Cara dia tak ada lain, cari ilmu. Alhamdulillah masjid surau di Langkawi ini bukan takat masjid-masjid dia penuh dengan pengajian. Saya tengok ustaz Pulau Pinang pun mai, kata mai mengajak di Pulau Langkawi. Datuk pun turun mai, mufti turun, bekas mufti turun. Tak ada tempat lain macam Langkawi. Surau dia pun ada mengaji. Dataran Desa di tempat pusat perniagaan yang sat lagi penuh orang merah. Awal pagi Jumaat, tiap-tiap Jumaat menyediakan tempat mengaji. Nak cari dia mana ni? Nak mengaji tak mengaji ya. Subuh ada, duha ada, Jumaat ada. Baru ni minggu lepas, bulan lepas, bulan sebelum tu saya mai Masjid Kelibang. Depa tu tazkirah Jumaat live. Sampai macam tu. Live, maknanya hak yang isteri-isteri tak mai sembahyang Jumaat boleh ikut secara langsung. Macam kita pagi ni ada live. SIG buat. Pasal apa? Pasal punyalah usaha nak bagi masyarakat dapat ilmu. Jom kita merdeka daripada kejahilan. Merdeka daripada ikut penjajah. Penjajah buat semua ikut. Mana boleh penjajah, kata nama pun penjajah. Orang kafir yang nama dia Yahudi Nasrani tak pernah akan reda dekat kita tuan-tuan. Dia senyumlah, renyihlah lagu mana pun, di ujung senyuman itu ada racun yang sangat berbisa. Allah kata walan tarda ankal yahud. Sekali-kali orang Yahudi, walan nasara. Begitu juga orang Kristian. Mereka sekali-kali tak akan reda dekat kamu wahai Nabi Muhammad. Wahai umat Nabi Muhammad juga. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikut millah mereka. Kamu ikut cara hidup mereka. Tuan-tuan, penjajah keluar lama dah, tapi dia tinggal orang-orang yang otak dia masih lagi macam penjajah. Penjajah kaut hasil mahsul bumi kita. Hak yang tali barut penjajah kaut hasil mahsul bumi dia sendiri dan menginaya rakyat dia. Dia tidak berjuang untuk rakyat dia, dia berjuang untuk perut dia. Dia kaut semaunya untuk dia dan kroni dia. Pasal apa? Dia ikut penjajah. Tapi kalau dia ikut Islam yang dibawa Rasulullah, yang telah diikuti sahabat tabi'in, yang tu dia akan fikir apa yang dapat untuk orang di bawah dia, rakyat jelata dia. Sayyidina Umar tuan-tuan, yang terkenal dengan bengihnya dia, tetapi dialah khalifah yang bila dia mati berlekuk bau dia tuan-tuan. Dia tanggung gandum tuan-tuan. Pasal apa? Malam-malam dia pergi mencari rakyat dia yang susah. Dia mencari rakyat dia yang melarat. Pasal apa? Pasal dia tak mau nanti dia susah di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jom kita merdeka daripada akhlak yang buruk yang selama ini telah menyebabkan merudum umat ini.
dengan sebab akhlak mereka yang sudah musnah dengan Allah dan juga dengan manusia. Hablun minallah dia hancur, hablun minan nas jahanam. Tuan-tuan, no, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Tegak teguh satu umat itu, nah, selama mana akhlak masih bersama dengan mereka. Tapi bila akhlak sudah hancur, maka akan musnahlah, hancurlah umat ini. Kita hari ini kuat, tegak tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kita masih ada 3 teras ini. Apa dia? Akidah, syariat dan juga akhlak. Bila diambil runtuh satu-satu, akidah kita tak jaga, benda dalam, keyakinan, pegangan, itu adalah asas. Anak kita lemah di situ, syariat dia out. Dia tak semayang, dia tak tutup aurat, dia tak jaga lagi dah akhlak dia. Dia ganti pula dengan mengikut, ambil akhlak-akhlak yang main daripada barat. No, hari ini kajian menunjukkan macam mana budak-budak remaja muda ini sudah pun mengikut trend yang main daripada barat luar biasa. Bukan lagi budak laki-laki merokok dengan rokok elektronik, bahkan peningkatan jumlah perokok-perokok elektronik di kalangan remaja wanita yang telah menjadikan dia trend di Bandar Besar menjadi semakin membimbangkan. Rokok yang tradisional itu, rokok sigaret tu tuan-tuan, sudah lama menjadi ancaman kepada remaja kita. Tiba-tiba main rokok elektronik pula, maka lagilah ia menjadi masalah kepada pembangunan anak-anak remaja yang soleh dan solehah. Tak kira lagi kita hari ini dihantar dengan ancaman cyber, no, yang telah pun menyebabkan perilaku anak-anak muda kita rosak. Mereka menggunakan telefon pintar dengan aplikasi yang sangat menakutkan kita. Mereka berhubung dengan dunia luar menggunakan WeChat, menawarkan tawaran-tawaran bukan sahaja perniagaan di atas talian, tetapi menjual diri di atas talian. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan. Muslimin muslimat sekalian, nak pindah duit senang ya tuan-tuan. Dan pindah duit. Dia kata nak tengok, boleh? You pindah duit kat saya. Buat pindahan. Dia bagi nombor akaun, tuan-tuan pindah. Berapa duit? You nak tengok tahu mana? Dia bagi RM10, RM20. Tuan bayar. Mudah tak? Mudah. Ada tak dulu konvensional punya dia buat? Ada. Dulu secara konservatif. Dulu di sekolah-sekolah dulu, pegang tang ni berapa duit, pegang tang ni berapa duit, tengok ni berapa duit. Tu dulu. Lah ni duduk dalam rumah ya. Duduk dalam bilik ya. Dia kata you nak? Okey, I boleh tunjuk dekat you. Tapi you kena bayar. Bayar. Bubuh dalam akaun, buka, tunjuk tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Berzina melalui telefon lama dah tuan-tuan. Ancaman kepada anak-anak muda kita, ancaman kepada survival agama kita. Runtuhkan anak muda, mereka akan melihat Islam menjadi semakin lemah kerana kehilangan sokongan dan dokongan daripada generasi pewaris kita ini tuan-tuan. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, apa yang berlaku hari ini di dunia luar apabila peningkatan jenayah rogol di kalangan gadis bawah umur. Tengok pasal apa? Pasal mereka telah berhubung dengan pemangsa mereka melalui teknologi ini. Nah, budak umur 14 tahun bercinta dengan budak umur 25 tahun. Lepas tu mereka dah pun kenal dalam cyber, dalam maya. Bila jumpa terus berlaku apa yang berlaku itu. Tetapi oleh kerana budak tu 14, 16 bawah umur, maka kes itu dicas sebagai jenayah rogol. Jadi kita tak ada pilihan. Kita nak merdeka, jadilah seorang Islam yang sebenar, yang merdeka melaksanakan perintah agama. Pastikan kita membebaskan diri kita daripada kezaliman agama-agama yang menyesatkan. No, jangan piduk jadi celaru, duk ikut hadi minallah, ajaran sesat ramai dilangkaui hari itu ni. Nah, walaupun dia pakai purdah, walaupun pakai tudung labu, tapi itu sesat. Jangan ikut juga. Jangan duk ikut izam pahaman-pahaman yang salah. Jangan kita pergi duduk terpengaruh dengan liberalisme, dengan pluralisme,
dengan apa-apa ajaran yang bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan, kerana hanya akidah Ahlus Sunnah menyelamatkan kita daripada di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak ikut Jabariyah, kita tak ikut Mu'tazilah, kita tak ikut Qadariyah, kita tak ikut Syiah, kita ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pegang sungguh-sungguh. Kemudian syariat, kita akan tunai perintah Allah. Kita akan sabar melaksanakan perintah Allah. Kita akan teguh melaksanakan perintah Allah, dan kita akan menghayati akhlak dalam hidup kita. Tuan-tuan, jom kita balik tengok anak cucu kita. Jom kita bagi kepada mereka doa dan restu kita. Jom kita buka tangan kita seluasnya untuk kita bersama dengan mereka meneruskan hidup untuk bahagia dunia dan akhirat. Jangan sumpah siapa pun daripada anak cucu kita, bahkan orang lain, kerana kalaulah dia anak cucu kita, lagilah tuan-tuan, sumpah seorang ibu, cakap-cakap kita yang tidak baik itu, na'udzubillah, kalaulah kita luka, kita lebih melukakan apabila kita menyumpah anak kita, kita doa yang tidak baik, walaupun kita tak berdoa dan mengangkat tangan dan ada wudu, cukuplah tuan-tuan untuk menjadikan hilanglah barakah hidup anak kita dan sesat barat dia nanti. Jom kita menjadi hamba Allah yang sebenar di dalam baki umur yang tinggal kepada kita, untuk kita melepasi ujian hari dan minggu dan bulan yang akan datang, dengan kita tiap-tiap hari memperbaharui niat kita untuk menjadi lebih baik. Lintas yang baik, fikir yang baik, azam yang baik, niat yang baik, cakap yang baik, buat yang baik, dan insya-Allah kalau betul kita istiqamah di atas tu, Tuhan akan sediakan tempat yang baik untuk kita di akhirat, di dalam redha dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya nak rakamkan sekali lagi bagi pihak Yayasan Amal Malaysia Kedah kepada jemaah di dataran SIG ni, kerana ramai juga yang masuk wakaf Al-Quran, wakaf telaga, dan juga ada yang masuk korban hari itu, korban unta, korban lembu. Tuan-tuan, kita dah bawa hari itu lebih kurang 800 ekor daripada Kedah, kita bawa ke sana, kita bagi agihkan di Kemboja, di Nigeria, di Chad, dan juga di Uganda. Saya bawa tuan-tuan ke Uganda, dan selamat kita menyempurnakan amanah tuan-tuan lembu, unta dan kambing di sana, juga disempurnakan oleh kawan-kawan kita yang kita ada wakil di negeri-negeri atau di negara-negara ini. Jadi tuan-tuan, teruskan menyumbang wakaf Al-Quran secara berterusan. Wakaf telaga tuan-tuan, kita duk kempen lah wakaf telaga Afrika. Saya pergi di Uganda, kesian ya, mereka punya baik dalam masalah kan, negeri susah, mereka pakai apa yang pam tu, jauh jarak antara satu pam dengan satu pam tu jauh. Jadi kesian dekat masyarakat kan. Mereka ambil dalam tong, bubur tanggung, bawa, yang bawa dengan mutu, kalau ada mutu bawa dengan gerek lah, banyak gerek tua di sana tuan-tuan. Di Uganda ni fenomena biasa gerek tua lah. Mereka tu tanam pisang makanan ruji di Uganda. Jadi semua orang pakat tanam pisang di rumah, kebun pisang besar-besar. Tuan tentu heran, makan pisang? Ya, mereka jamu kami pisang dengan perut lembu, jam tak lalu. Kita masak sendiri tuan-tuan, tak boleh nak makan. Tapi itulah di Uganda. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya dah buka pendaftaran untuk korban tahun depan, tahun ni lah, 1444. Jadi tuan-tuan boleh ambil nombor telefon, tulis nama dulu, tak payah bayar duit lagi, dekat nak sampai masa baru kita bayar duit. Satu tumpuk RM350, no? Satu ekor kambing RM480, kalau unta RM550. Ambil nombor telefon saya, WhatsApp, hantar saya nak masuk korban. Begitu. Kalau akikah boleh dah, akikah sepanjang tahun tuan-tuan ya. 013 488 1967 488 1967. Kalau tuan-tuan nak wakaf Quran pun boleh hubungi di situ. Ada jemaah kita yang wakaf
5,000 setiap minggu orang Pulau Pinang tuan. No, dia tiap-tiap minggu akan wakaf macam kita hari Jumaat kan. Dia akan niat, dia tulis tu wakaf Al-Quran ini saya hadiahkan pahalanya untuk ibu dan ayah saya. No, ayah kita, mak kita hidup, kita duk bagi duit kan, kita duk bagi duit kat mak ayah kita. Jadi yang ni kita wakaf niat pahala untuk mak dan ayah kita. Tuhan bagi pahala kat kita, pahala seumpama itu diberi untuk mak dan ayah kita, insya-Allah sampai. Tuan nak? Okey, insya-Allah kita jumpa pada bulan yang akan datang. No, kita tangguh kuliah kita dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah wa auladan salihin, alimin, amilin, hafizin, qari'in, muti'in, maghfurin minad dunya wal akhirati ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insani lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu. Astagfirullahaladzim. Oi sahabat, baik sekali Azin. Jom. Baik. Allah. Ya. Okey. Allah bawa. Boleh kamu lagi.